والمرسلين سيدنا ومولانا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أكرم الأكرمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. نسأل الله أن يكرمنا ويرزقنا نية الإخلاص في القول والعمل. أما بعد أخلص النية لله تعالى. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah, terlebih dahulu marilah sama-sama kita mengikhlaskan niat di hati kita semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah taala hari ini kita masuk pada soalan yang seterusnya, iaitu soalan yang ke-29 yang berkenaan dengan boleh kita katakan antara perkara yang sering menjadi polemik di antara golongan ahli sunnah wal jamaah dengan golongan al-mujassimah al-musyabbihah. Maka kata pengarang, as-su'alu ma ma'na qawlihi ta'ala ar-rahmanu 'ala al-'arsy istawa. Al-jawabu qala al-imam Malik istawa kama wasafa nafsahu wa la yuqalu anhu kaif wa kaifa anhu marfu'. Wal kaifu sifatul makhluqi wa min sifatil makhluqi al-julus wal istiqraru والتحيز في المكان والجهة. وقال القشيري استوى أي حفظ وقهر وأبقى، ولا يجوز اعتقاد أنه جالس على العرش لأن هذه عقيدة اليهود وفيها تكذيب لقوله تعالى فلا تضربوا لله الأمثال سورة النحل. قال تعالى وبرزوا لله الواحد القهار سورة إبراهيم. وقال الإمام علي إن الله خلق العرش إظهارا لقدرته ولم يتخذه مكانا لذاته. رواه أبو منصور البغدادي. Baik, kata pengarang soalan, apakah makna firman Allah Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa? Surah Taha ayat 5. Jawapan Al-Imam Malik berkata, mafhumnya Allah istawa, bersifat dengan istawa seperti mana yang dia sifatkan zatnya, tidak boleh dikatakan bagaimana tentangnya, dan persoalan bagaimana itu mustahil baginya. Bagaimana, yakni rupa bentuk adalah sifat makhluk, dan di antara sifat makhluk ialah duduk, mendiami, bertempat dan berpihak, yakni berarah. Al-Imam Al-Qushairi telah berkata istawa bererti menjaga, menguasai dan mengekalkan. Tidak boleh seseorang dia beriktikad bahawasanya Allah Ta'ala duduk atau bersemayam di atas arash, kerana pegangan ini adalah akidah Yahudi, dan akidah ini mengandungi pendustaan terhadap firman Allah Ta'ala yang mafhumnya, maka janganlah kamu mengadakan sebarang persamaan bagi Allah. Suratul Nahl ayat ke-74. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, mafhumnya, dan mereka berkumpul untuk dihisap oleh Allah yang Maha Esa lagi Maha menundukkan dan menguasai. Surah Ibrahim ayat 48. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu karamallahu wajhah berkata, mafhumnya sesungguhnya Allah Ta'ala menciptakan arash untuk menzahirkan kekuasaannya, bukanlah untuk mengambil arash tersebut sebagai suatu tempat bagi zatnya. Baik, muslimin dan muslimat dirahmati Allah, perkara ini telah pun kita bincangkan dalam soalan sebelum ini dalam bab hadis jariyah. Tetapi ketika itu kita membincangkan fokus terhadap hadis jariyah. Adapun pada malam ini kita fokus terhadap perkataan yang terdapat di dalam firman Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, yang mana ayat ini sering dijadikan hujah oleh kelompok-kelompok mujassimah dan musyabbihah bahawasanya Allah Ta'ala itu bertempat di suatu tempat, yakni di atas arash, wal'iyadzubillahi ta'ala. Maka sebelum kita memahami dengan lebih lanjut tentang perbahasan kalimah istawa di dalam ayat ini, maka perlu kita fahami terlebih dahulu, diulangi sekali lagi supaya kalau ada yang sebelum ini belum join
dalam majlis kita, dan majlis pembacaan kitab kita, maka kita jelaskan bahawasanya bahasa Arab ini yakni yang terdapat di dalam Al-Quran itu terbahagi kepada dua jenis ayat ataupun penggunaan bahasa Arab di dalam Al-Quran. Yang pertama dipanggil sebagai ayat yang muhkamat, ayat yang muhkam, okay? Dan yang kedua dipanggil sebagai ayat yang mutasyabihat, ayat yang muhkam dan juga ayat yang mutasyabihat. Adapun ayat yang muhkam dan juga ayat yang mutasyabihat, kedua-duanya adalah ayat Al-Quran. Namun begitu, di dalam Al-Quran telah pun Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahawasanya di sana terdapat ayat yang muhkam dan ayat yang mutasyabih, ayat yang muhkam dan juga ayat yang mutasyabih. Maka di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Imran, bagi ayat yang 7, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, kita bacakan sekejap ayat dia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ. Okay, dalam ayat ni, Ali Imran, surah Ali Imran ayat yang ke-7, Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran yang mafhumnya Huwallazi anzala 'alaikal kitab, dan mafhumnya dialah yang telah menurunkan Al-Quran, kitab Al-Quran, minhu ayatum muhkamat. Allah Ta'ala dahulukan penerangan tentang Al-Quran itu. Allah Ta'ala berfirman, minhu ayatum muhkamat, iaitu sebahagian besar daripada ayat-ayat Al-Quran ini terdiri daripada ayat-ayat yang muhkamat. Kemudian Allah Ta'ala jelaskan, hunna ummul kitab. Hunna ummul kitab ini, hunna refer kepada ayat muhkamat, yang mana ayat muhkamat ni adalah ummul kitab. Bila kita sebut ummul kitab, maksudnya ialah dalam Al-Quran yang menjadi ikutan, yang menjadi sandaran secara total ialah ayat-ayat yang muhkamat. Wa ukharu mutasyabihat, adapun sebahagian kecil daripada ayat Al-Quran itu dia datang dengan cara yang mutasyabihat. Maka Allah Ta'ala berfirman, فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. Maka di dalam Al-Quran, apabila berhadapan dengan ayat yang mutasyabihat, maka Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ. Adapun orang-orang yang dia hatinya cenderung kepada kesesatan, maka mereka mengikuti مَا تَشَابَهَ مِنْهُ, maka mereka mengikuti ayat Al-Quran yang mutasyabihat ini. Mereka ambil ayat mutasyabihat ini, lalu mereka mengimaninya dengan cara yang tidak sepatutnya. Yakni mereka mengimani ayat mutasyabihat ini dengan makna yang zahirnya itu, sehingga kan mereka menolak ayat yang lebih utama, iaitu ayat yang muhkam, lalu mereka mengikuti ayat-ayat yang zahir lafaznya itu menunjukkan seolah-olah bahawasanya Allah Ta'ala serupa dengan makhluknya, contohnya. Okay, maka mereka akan mengikuti fayattabi'una ma tasyabaha min, mereka mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat ini secara zahirnya, ibtigha al-fitnah, kerana mereka mencari-cari al-fitnah. Al-fitnah dekat sini apa? Al-fitnah ini lazimnya apabila berhadapan dengan perkara-perkara keimanan, maka fitnah ini dirujuk kepada perkara-perkara yang kufur dan juga syirik, wal'iyadu billah. Wa btigha ta'wilih,
dan mereka cenderung untuk mencari-cari takwilannya. Maka di sini perlu kita faham, takwilan yang dimaksudkan di dalam ayat ini ialah takwilan yang batil. Takwilan yang batil, bukan takwilan yang sahih, kerana takwil itu terbahagi kepada dua jenis. Ada takwil yang batil, ada takwil yang sahih. Kerana itu, ada dua qiraat dalam membacakan ayat Al-Quran ini. Yang pertama, mereka membaca wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Mereka berhenti setakat Allah. Dan tidaklah sesiapa pun mengetahui tentang takwilannya melainkan Allah Subhanahu wa taala. Satu qiraat dibaca menunjukkan bahawasanya takwilan bagi ayat-ayat yang mutasyabihat sini hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita pergi pada penjelasannya. Manakala qiraat yang kedua dibaca wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilm. Adapun qiraat yang kedua dibaca dan tidaklah diketahui akan takwilnya kecuali Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang rasikhuna fil ilm, orang-orang yang ilmunya mendalam. Okey. Sebagai contoh, kita kena faham bahawasanya Nabi SAW telah mendoakan Abdullah bin Abbas dengan doa supaya Allahumma faqihhu fid din wa'allimhu ta'wil, iaitu Nabi Muhammad SAW telah mendoakan Sayyidina Abdullah bin Abbas dengan doa, ya Allah, berikanlah kepada Abdullah bin Abbas ini kefakihan kepadanya tentang agamanya dan berikanlah juga ilmu kepadanya tentang takwil. Makna bererti di sini terdapat dua jenis takwilan. Yang pertama takwilan yang sahih, yang kedua takwilan yang batil. Orang yang hatinya mempunyai kesesatan, dia akan mentakwilkan ayat Al-Quran itu dengan makna yang batil. Dengan makna yang batil. Ayat Al-Quran yang mutasyabihat, dia takwilkan dengan makna yang batil. Adapun orang yang rasikhuna fil ilm, orang yang mempunyai pengetahuan mendalam tentang ilmu takwil, ilmu tafsir, maka mereka akan mentakwilkan dengan takwilan yang sahih. Warrasikhuna fil ilm yaquluna amanna bihi kullum min indi rabbina. Maka mereka akan berkata bahawasanya kami beriman. Sesungguhnya kami beriman terhadap apa yang semua yang telah Allah Ta'ala firmankan dan semuanya adalah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma yadhakkaru illa ulul albab, dan tidak ada yang dapat mengambil pengajaran ataupun pelajaran kecuali bagi orang-orang yang mempunyai al-lub, iaitu albab, yakni orang-orang yang mempunyai akal yang mendalam. Maka muslimin dan muslimat dirahmati Allah, daripada ayat ini pertama perlu kita fahami bahawasanya ayat Al-Quran itu dibahagikan kepada dua jenis. Ayat Al-Quran dibahagikan kepada dua kategori. Yang pertama kategorinya ialah kategori yang dipanggil sebagai muhkamat, dan yang muhkamat itu ia adalah ummul kitab. Ia adalah ummul kitab. Yakni ia adalah sumber utama ataupun ayat-ayat yang utama di dalam Al-Quran bentuknya datang secara muhkam, bukan secara mutasyabihat. Muhkam ni maksudnya apa? Muhkam ni nak faham. Muhkam ini ialah apabila ayat tersebut dia hanya mempunyai satu makna. Dia mempunyai satu makna, iaitu kata-kata ataupun jenis-jenis ayat-ayat ini dia didatangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran ialah ayat yang berbentuk muhkam yang tidak perlu lagi takwilan untuk menjelaskannya. Kerana ayat itu tidak ada kekeliruan di dalamnya dan tidak mungkin ia datang melainkan dengan makna yang satu. Itu ayat muhkam. Contoh Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad bahawasanya Allah Ta'ala itu esa. Maka difahami daripada perkataan ahad, maknanya ialah Allah Ta'ala itu esa, tiada sekutu baginya. Maka kalimah ahad dalam Al-Quran dan juga di dalam bahasa Arab, meskipun pada penjelasannya kita faham bahawasanya ahad bagi hak Allah ialah
ahad bagi hak Allah ialah alladzi la yaqbalul inqisam, iaitu yang tidak menerima pembahagian-pembahagian, yang tidak menerima pecah-pecahan, kerana Allah Ta'ala bukan jisim yang terdiri daripada juzuk-juzuk. Itu daripada sudut syarahan. Tapi daripada sudut makna, kita faham bahawasanya Allah Ta'ala itu adalah esa yang tiada sekutu baginya. Difahami dengan sekali baca qul huwallahu ahad, tidak perlu kepada pencarian maknanya yang mendalam. Ahad ni maknanya dalam Al-Quran, dalam bahasa Arab, ahad ni maknanya ada 10 makna. Tak perlu, kerana ahad itu datang dengan satu makna. Bagi hak Allah maknanya esa, tiada sekutu baginya. Bagi hak makhluk, ia adalah dengan makna satu, yang mana daripada sudut nombor, tetapi bagi hak Allah ia adalah esa yang tiada berbilang dan tiada sekutu baginya. Jelas? Allahus Samad, Allah tidak berhajat kepada makhluknya. Kalimah As-Samad menunjukkan makna yang jelas bahawasanya Allah maha kaya daripada berhajat kepada makhluknya. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tiada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala, tiada yang sekufu bagi Allah. Jelas maknanya. Sekali dengar, sekali faham. Itu makna ayat yang muhkam. Laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah, dan Allah Ta'ala tidak menyerupai sesuatu pun. Jelas ayat ini. Tetapi apabila kita berinteraksi dengan ayat yang mutasyabihat, maka faham kita bahawasanya ayat mutasyabihat itu zahirnya ayat mutasyabihat jika dirujuk di dalam bahasa Arab, maka ia mempunyai lebih daripada satu makna. Itu yang dijelaskan dalam kitab tafsir Al-Qurtubi, bahawasanya ayat-ayat yang muhkam ialah ayat-ayat yang tidak ada kekeliruan di dalamnya dan tidak mungkin ada makna yang lebih daripada satu. Adapun ayat yang mutasyabihat ialah ayat yang mempunyai lebih daripada satu makna. Contohnya Al-Fayyumi menyebut bahawasanya tasyabahat, bila mana Allah Ta'ala berfirman tasyabahat, maknanya ialah dia mempunyai iltibasat, dia mempunyai kekeliruan, yang mana maksud di sini ialah ayat mutasyabihat itu datang, kalimahnya itu mempunyai lebih daripada satu makna. Satu lafaz yang mempunyai lebih daripada satu makna. Yang mana jika difahami ayat mutasyabihat ini dengan makna zahir yang salah, maka ia membawa kepada masalah yang lebih besar, iaitu apabila seseorang menyifatkan Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, apabila kita berinteraksi dengan ayat Al-Quran seperti kalimah yadullahi fawqa aydihim, yadullahi fawqa aydihim, maka tak boleh kita faham kalimah yadullah dengan makna tangan anggota bagi Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh kita faham makna yad dengan makna tangan anggota. Meskipun sebahagian golongan mujassimah mereka kata tangan Allah tak serupa dengan tangan makhluk, tetapi mereka meyakini Allah Ta'ala mempunyai anggota tangan, maka itu bukanlah suatu perkara yang benar. Itu adalah kesalahan pada menyifatkan Allah Subhanahu wa taala dengan al-a'dha. Kerana itu Imam Abu Ja'far At-Tahawi, salah seorang daripada ulama salaf, menyebut bahawasanya ta'ala ayillah, bahawasanya maha suci Allah Subhanahu wa taala, ta'ala ayillah anil hududi wal ghayati wal arkani wal adawat wal a'dha ila tahwih li jihatus sittu kasairil mubtada'at. Iaitu Allah Ta'ala, sebagaimana kata Imam Abu Ja'far At-Tahawi, anil hududi wal ghayat wal arkani wal adawat wal a'dha'i la tahwih li jihatus sittu kasaid mubtada'at, yakni maha suci Allah Ta'ala daripada had, sempadan-sempadan, penghujung-penghujung, sisi-sisi, batas-batas. Kerana Allah Ta'ala bukan saiz, bukan suatu jisim yang ada ukuran, ada panjang, ada lebar, ada ketinggian, ada kerendahan, ada rupa bentuk petak, bulat, tiga segi, piramid dan sebagainya. Maha suci Allah. Kemudian disebut
Anil adawat, juga Allah Ta'ala itu maha suci daripada adawat, anggota-anggota yang kecil seperti gigi ataupun kuku. Wal a'dha, dan maha suci Allah Ta'ala daripada anggota-anggota yang besar. Seperti apa? Seperti tangan dan kaki, maha suci Allah. Al-a'dha maknanya anggota-anggota yang besar. Adawat maknanya anggota-anggota yang kecil. La tahwihi al-jihatus sittu kasairil mubtada'at. Tidak diliputi Allah Ta'ala itu oleh arah yang 6. Atas, bawah, kiri, kanan, depan dan juga belakang. Maha suci Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tidak boleh dikatakan Allah Ta'ala itu berada di atas, atau di bawah, atau di kanan, atau di kiri, atau di hadapan, atau di belakang. Maha suci Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka ayat yang berbentuk mutasyabihat seperti kalimah yad, seperti kalimah a'yun, kalimah ain, tidak boleh difahami ain itu dengan makna mata. Yad tidak boleh difahami maknanya dengan tangan. Wajah tidak boleh difahami dengan makna anggota muka. Saq tidak boleh difahami dengan makna betis. Begitu juga nuzul tidak boleh difahami turun zat Allah dalam hadis. Juga istawa tidak boleh difahami dengan makna duduk ataupun menetap di atas arash. Maka semua kalimah-kalimah ini dalam hadis dhahika dengan makna ketawa, tak boleh. Nasia dengan makna lupa dalam Al-Quran, Allah Ta'ala lupa. Ini semua makna-makna yang tidak layak bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ghadab dengan makna marah, perasaan, tak layak bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana tu apabila kita berhadapan dengan nama-nama Allah ataupun sifat-sifat Allah, daripada sudut translationnya juga kita perlu rujuk kepada ulama, apakah translation yang tepat untuk kita gunakan bagi hak Allah Subhanahu Wa Ta'ala, supaya kita tak translate dengan translation yang salah, Contohnya ada sebahagian umat Islam yang menafsirkan Allah Ta'ala mentakdirkan sesuatu dengan makna Allah Ta'ala merancang. Dia petik firman Allah, wa makaru wa makarallah, lalu mereka kata mereka merancang tipu daya, lalu Allah Ta'ala juga merancang. Maka perkataan-perkataan ini kurang tepat bagi hak Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kerana perancangan ini merujuk kepada sesuatu benda yang tidak pasti. Bagi makhluk, yes, kita buat perancangan. Tapi bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita tak kata Allah Ta'ala ni adalah planner. Kita tak kata Allah ni adalah planner. Tapi kita kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala Al-Qadir, iaitu Allah Ta'ala yang menetapkan sesuatu. Maknanya ketetapan Allah Ta'ala itu pasti berlaku dan ia bukanlah plan, tetapi ianya adalah ketetapan. So kita tak kata we plan and Allah plan and Allah is the best planner. For example, contohnya ada sebahagian yang kata Allah Ta'ala itu planner, maka itu kurang tepat. Namun jika difahami maknanya dengan makna yang betul, iaitu Allah Ta'ala lah yang telah menetapkan sesuatu perkara, maka tidak ada masalah daripada sudut makna. Tetapi haruslah seseorang itu dia lebih berhati-hati dalam menggunakan terjemah-terjemah yang lebih tepat, kita kata, daripada sudut bahasa Arabnya dan juga bahasa Melayunya, or even dalam bahasa Inggeris sekalipun, terjemahan itu mestilah menggunakan terjemahan yang tepat. Kerana itu sebahagian besar ulama melarang daripada penterjemahan Al-Quran secara literal, kerana terjemahan secara literal kadang-kadang ia membawa kepada salah faham bagi orang awam. Lalu dia akan menyangka bahawasanya sebahagian daripada sifat-sifat Allah Ta'ala yang diterjemahkan itu adalah sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka hati-hati dalam masalah terjemahan. Antara ulama yang melarang penterjemahan ayat-ayat Al-Quran, especially yang bersifat mutasyabihat, ialah Imam Abu Hanifah dalam kitabnya Fiqhul Akbar, menyebut tentang larangan menterjemah ayat-ayat mutasyabihat ke dalam bahasa-bahasa yang
ajam, bahasa yang asing, kecuali dalam bahasa Farsi. Dalam bahasa Farsi, bahasa Iran, no? Sekarang ni Iran lah. Bahasa Farsi, yang mana bahasa Farsi ni adalah bahasa yang paling mirip dengan bahasa Arab daripada sudut kosakatanya. Jadi sebahagian daripada ayat mutasyabihat itu boleh diterjemahkan dalam bahasa Farsi kerana bahasa Farsi membawa makna yang sama dalam bahasa Arab, kecuali jika ada sebahagian kalimah yang mutasyabihat dalam Al-Quran yang tidak ada dalam bahasa Farsi. Maksudnya Imam Abu Hanifah meletakkan satu guideline bahawasanya kalau terjemah sesuatu ayat Al-Quran ataupun hadis yang bersifat mutasyabihat, hendaklah diterjemahkan ke dalam bahasa yang mana bahasa tersebut kalau diterjemah ia membawa makna yang sama seperti konteks bahasa Arab. Tak boleh diterjemahkan secara literal meaning sehingga merosakkan kefahaman yang sebenar. Maka muslimin dan muslimat dirahmati Allah, apabila kita tahu bahawasanya ayat Al-Quran itu terbahagi kepada dua, iaitu yang pertama yang muhkamat dan yang kedua adalah ayat yang mutasyabihat, maka sudah tentu kita kena lebih berhati-hati terhadap interaksi kita dengan ayat yang mutasyabihat. Kerana apa? Kerana dalam Al-Quran, ayat yang kita bacakan sebentar tadi, Allah Ta'ala telah berfirman jelas setelah daripada Allah Ta'ala menjelaskan minhu ayatum muhkamat hunna umul kitab wa ukharu mutasyabihat. Kemudian Allah Ta'ala jelaskan, فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. Maka orang yang hatinya, Allah Ta'ala bagi dulu sifat orang yang sesat ni, iaitu hatinya cenderung kepada kesesatan. Dalam hatinya ada zair. Walaupun dijelaskan berkali-kali tentang masalah ini, tentang penjelasan oleh ulama ahli sunnah mengenai perkara-perkara yang muhkamat dan perkara-perkara mutasyabihat, tapi hatinya tu tapi hatinya tu tetap cenderung kepada kesesatan. Hatinya tu memilih kepada kesesatan. Ada zair dalam hati dia, ada something wrong yang cenderung kepada kesesatan. Maka Allah Ta'ala sebut apa? Fayattabi'una ma tashabaha min. Maka dia akan menuruti, mengikuti apa yang mutasyabih dekat dalam ayat ni. Maka bila mana mereka berinteraksi dengan ayat Al-Quran yang berbentuk mutasyabihat, walaupun ayat mutasyabihat tu dia ada banyak makna, ada sebahagian makna yang layak bagi Allah, ada sebahagian makna yang tidak layak bagi Allah, hati mereka tetap cenderung untuk pegang dengan ayat tersebut dengan makna yang tidak layak bagi Allah. Jadi golongan ni, bila mana mereka berinteraksi dengan ayat istawa contohnya, ayat istawa contohnya yang kita bacakan sebentar tadi, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, maka mereka takkan menerima makna yang lain. Mereka takkan menerima makna yang lain melainkan makna yang dikehendaki oleh hati mereka yang cenderung kepada kesesatan. Itu problem dia. Mereka hanya berpegang bahawa istawa itu ialah maknanya duduk. Ini problem. Kerana apa? Kerana istawa itu bukan datang dengan makna duduk semata-mata. Istawa bukan datang dengan makna duduk semata-mata. Bahkan istawa itu datang dengan makna yang lebih layak bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana ayat itu bukanlah dengan makna duduk. Bukanlah dengan makna duduk. Adapun ayat tersebut ialah dengan makna yang lebih layak bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh para ulama di dalam kitab-kitab mereka. Antaranya yang telah dijelaskan oleh Al-Imam Al-Qushairi, Al-Imam Al-Qushairi, bahawasanya istawa ay hafidha wa qahara wa abqa, iaitu istawa maknanya ialah
boleh jadi maknanya secara takwilannya ialah hafiza wa qahara wa abqa, iaitu menjaga, menguasai ataupun mengekalkan. Berbanding dengan makna istawa itu, ialah duduk atau menetap atau berada di suatu tempat. Wal'iyadzubillah. Ini adalah perkara yang mustahil bagi hak Allah Subhanahu wa taala. Jadi muslimin dan muslimat dirahmati Allah, janganlah seseorang apabila dia berhadapan dengan kelompok-kelompok mujassimah ini, maka dia berpegang dengan ayat yang bercanggah dengan Al-Quran, dia berpegang dengan makna yang bercanggah dengan Al-Quran, makna yang muhkam. Kerana ayat istawa ataupun ayat-ayat mutasyabihat yang lain, ia mestilah dikembalikan kefahamannya kepada ayat yang muhkam. Dan dalam ilmu akidah, ayat muhkam dan ayat yang paling jelas, asrahul ayah fi tanzihillah anil makan, fi tanzihillah an musyabahatil makhluqat, ialah ayat yang paling jelas menerangkan tentang kesucian Allah Ta'ala daripada menyamai ataupun menyerupai makhluknya, ialah ayat dalam surah Asy-Syura ayat 11. Itu Allah Ta'ala berfirman, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir, iaitu Allah Subhanahu wa taala tidak ada sesuatu yang menyerupainya dan dia tidak menyerupai sesuatu pun. Baik, kalimah istawa di dalam bahasa Arab terbahagi kepada dua jenis makna. Dua jenis makna. Ada makna yang layak bagi Allah, ada makna yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebahagian makna yang tidak layak bagi Allah adalah seperti jalasa, duduk, au istaqarra, iaitu menetap, atau istaqama, lurus. Sebagaimana imam-imam kita bila nak solat, maka para imam kita akan sebut istau, lurus, kan? Sau sufufakum, luruskan soft kalian. Jadi istawa, bila imam kata istawa dekat dalam konteks solat, bukan makna istawa duduk. Kalau kita hanya faham istawa memang maknanya jalasa, maka bila imam sebut istau, maka pasti kita semua makmum akan duduk. Kalau kita faham istawa dengan makna duduk. Tetapi tidak, kita faham istawa dalam konteks solat, istawa itu maknanya adalah meluruskan. Adalah makna meluruskan. Jika istawa itu disebut dalam konteks dapur, bila kita berada di dapur, maka disebut istawat ta'am, maksudnya telah masak makanan. Nasi itu istawa ar-ruz, contohnya telah masak nasi, ataupun telah masak gulai, ataupun telah masak makanan lah, istawat ta'am. Maknanya konteks di dapur, istawa maknanya adalah masak, makanan masak. Dalam konteks kebun buah-buahan, istawa maknanya ranum, masak juga tapi dengan makna ranum. Okay, bukan masak makanan atas api tu, tapi dengan makna ranum, dengan makna buah-buahan telah masak ranum. Itu istawa dalam konteks kebun buah-buahan. Istawa dalam konteks umur manusia, maka istawa itu disebut dengan makna matang. Apabila manusia itu reach ataupun sampai kepada tahap level yang mana dia matang. Okey, sebagai contoh, sebahagian kajian mengatakan bahawasanya umur manusia ini matang pada umur 40 contohnya. Maka disebut istawar rajulu. Lelaki itu telah pun matang. Jadi matang dekat sini dengan makna matang lah. Dengan makna matang lah. Kita fahamlah makna matang kan, matured. Okey. Kalau matang pada buah, orang Indonesia, orang Jawa panggil matang. Matang. Jawa panggil matang, ni maknanya masak lah. Sawo matang, buah ciku masak. Itu dalam konteks umur. Dalam konteks kenderaan di lautan, istawa datang dengan makna berlabuh.
Istawat as-safinah, telah berlabuh kapal itu. Okey, telah berlabuh kapal itu. Maka istawa dalam konteks perkapalan datang dengan makna berlabuh. Istawa dalam konteks perbuatan makhluk, maka istawa itu datang dengan makna duduk, jalasa. Dengan makna jalasa. Contohnya, istawa sultani alal kursi. Telah duduk sultan di atas kursi, alas sarir, atas katilnya, atas singgah sana dia. Maka itu disebut istawa juga. Boleh juga difaham istawa itu dengan makna menetap. Menetap kediaman ataupun alamat dia. Okey, istawar rajulu fi hulu langat, istawar rajulu fi Shah Alam, istawar rajulu fi Kajang contohnya. Dia menetap kediamannya itu di Kajang. Boleh juga diguna kalimah istawa. Okey, istawa tu ada banyak makna. Ada banyak makna. Dan istawa dalam konteks rupa bentuk bumi juga disebut istawa dengan makna rata. Tadi dalam konteks solat kita panggil lurus. Okay, dalam konteks rupa bentuk muka bumi disebut istawa itu dengan makna rata. Dengan makna rata. Dalam konteks planet-planet pula, matahari kita sebut juga istawa. Matahari dengan makna istawa. Itu yang kita guna istilah dalam bahasa Melayu, dipanggil khatulistiwa. Khatulistiwa. Khatulistiwa tu daripada perkataan khatul istiwa, garisan istiwa. Istiwa ni maksudnya matahari berada pada kedudukan tengah. Betul-betul tengah. Itu dipanggil istiwa usyams. Maknanya matahari berada di kedudukan yang betul-betul tegak. Betul-betul tegak. Itu yang kadang-kadang kita nak cek kiblat, kalau matahari itu betul-betul tegak di atas Kaabah, maka bolehlah kita cek kiblat. Kerana bayang-bayang yang keluar daripada kayu yang kita pacak di saat matahari berada di tengah itu, di tengah betul Kaabah itu, maka bayang itu kalau kita follow, dia boleh jadi petunjuk arah kiblat kita. Maka istawa, khatul istiwa dengan makna khatul istiwa, dengan makna garisan di mana matahari beristiwa. Jadi kalau kita buat satu garisan nak menentukan waktu zuhur contohnya, maka kita buat satu garisan. Maka garisan itu boleh jadi namanya ialah khatul istiwa. Okay, atau dalam konteks geografi pula, khatul istiwa ni satu garisan khatul istiwa lah kan. Dan semua makna ni tak layak bagi Allah. Semua makna tak layak bagi Allah. Okay, ada makna yang layak bagi Allah. Ada makna layak bagi Allah. Seperti qahara. Sebab tu dalam kitab ini menjelaskan ataupun menukilkan ayat wa barazu lillahil wahidil qahar. Diambil dalil istawa itu adalah qahara daripada ayat Al-Quran sendiri. Ini dipanggil tafsirul Qur'ani bil Quran. Menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Jadi di antara makna istawa yang layak bagi Allah ialah qahara, yang mana di antara nama Allah ialah Al-Qahar. Dan warid dalam Al-Quran kalimah qahara. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa barazu lillahil wahidil qahar. Iaitu manusia di hari kiamat kelak, mereka akan dikumpul untuk dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang Maha Esa lagi Maha menundukkan dan Maha menguasai. Yakni kalimah Al-Qahar ialah nama Allah yang maksudnya ialah menguasai arash. Kalau kita konteks, kita sebut dalam konteks Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, maknanya Allah Ta'ala, Tuhan yang bernama Ar-Rahman tu menguasai arash. Jadi layak dan sah makna menguasai arash. Kerana apabila disebut menguasai sesuatu yang besar, arash itu adalah makhluk yang paling besar, maka faham kita bahawasanya apa yang berada di bawah yang besar itu, contohnya kalau kita kata yang amat berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menguasai Malaysia, maksudnya kat situ dia menguasai semualah. Tak perlulah sebut
dia menguasai Malaysia tu termasuklah negeri ini, negeri itu, negeri ini, negeri itu. Walaupun daripada sudut kerajaan negeri mungkin dikuasai oleh parti-parti yang lain, tetapi daripada sudut kerajaan pusat, Anwar Ibrahim menguasai Malaysia. Maka yang di bawahnya itu, di bawah dengan makna status, bukan makna bawah, makna bawah arah. Maka Anwar berada di atas. Faham kita? Anwar berada di atas tu maksudnya Anwar berada di status yang atas. Dia menguasai Malaysia. Jadi bila kita kata Allah Ta'ala menguasai Arash, berarti apa yang di bawah Arash, itu lebih kecil daripada Arash, itu juga dikuasai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tanpa perlu kita menjelaskan dengan lebih lanjut lagi tentang maknanya. Bila disebut Allah Ta'ala menguasai Arash, maka apa yang berada di bawah Arash juga dikuasai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu kefahamannya. Begitu juga boleh kita kata makna istawa berdasarkan kepada ulama, antaranya yang dinakalkan oleh Al-Imam Qushairi ialah hafizah. Allah Ta'ala menjaga. Menjaga apa? Menjaga Arash daripada jatuh ke atas hamba-hambanya yang berada di bawah Arash. Kerana Arash adalah makhluk yang paling besar dan yang paling tinggi yang berada di atas. Jika Arash itu tidak dijaga oleh Allah, maka Arash itu jatuh ke atas kita, hancurlah, musnahlah makhluknya. Maka Allah Ta'ala menjaga Arash. Ataupun kalimah abqa, kalimah Allah Ta'ala mengekalkan Arash supaya Arash tersebut berada pada tempatnya. Maka makna-makna ini layak bagi Allah dan juga nama-nama ini ataupun sifat-sifat ini warid sebagai sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala dialah yang mengekalkan syurga dan neraka, maka dia jugalah yang mengekalkan Arash supaya berada pada tempatnya. Jadi sesuai dengan konteks. Tak sesuai kalau kita kata konteks istawa bagi hak Allah itu konteksnya ialah Tuhan duduk di atas Arash. Maka ini bercanggah dengan ayat Al-Quran, laisa kamitslihi syai'. Bercanggah dengan ayat Al-Quran bahawasanya Allah Ta'ala tidak seperti sesuatu. Maka jelas di sini bahawasanya orang beriman, mereka mengimani ayat istawa. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita mengimani ayat istawa. Kita tak kata Allah Ta'ala tidak bersifat dengan istawa. Kita kata Allah Ta'ala bersifat dengan istawa. Tetapi istawa yang kita faham adalah berlainan dengan istawa yang difahami oleh golongan musyabbihah. Adalah berlainan dengan apa yang difahami oleh golongan mujassimah. Kerana apa? Kerana mujassimah dan musyabbihah mereka faham bahawasanya istawa dengan makna duduk. Kita kata tak. Istawa bukan datang dengan makna duduk, tetapi istawa datang dengan makna menguasai. Namun begitu, terdapat juga satu kelompok manusia yang mereka adalah kelompok yang terbaik yang disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu dipanggil sebagai kelompok salafus soleh. Salafus soleh. Maka salafus soleh, mereka ini adalah yang disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairul quruni qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Iaitu Nabi SAW bersabda bahawasanya khairul quruni, sebaik-baik kurun adalah kurunku. Thumma alladhina yalunahum, kemudian kurun yang setelahnya. Thumma alladhina yalunahum, kemudian kurun yang setelahnya. Mafhum di sini ialah kurun salafus soleh bermula daripada zaman Nabi dengan para sahabat. Kemudian zaman sahabat dengan para tabi'in. Kemudian zaman tabi'in dengan tabi'un tabi'in. Maka kelompok salafus soleh, jumhur ataupun majoriti golongan salafus soleh ini, mereka tidak mentakwilkan. Apa makna tidak mentakwilkan? Iaitu mereka tidak cuba ataupun mereka tidak menspesifikkan makna yang layak bagi Allah tu dengan satu-satu makna. Bukan makna mereka sifatkan Allah dengan semua makna yang layak dengan tak layak, semua disifatkan kepada Allah, tak. Kerana cara golongan salaf
berinteraksi dengan mutasyabihat ialah mereka beriman sebagaimana yang Imam Malik sebut, istawa kama wasafa nafsah. Allah Ta'ala bersifat dengan istawa sebagaimana dia sifatkan dirinya. Wala yuqalu anhu kaif, dan tidak ditanya bagi istawa itu bagaimana istawa, kerana soalan bagaimana dah menunjukkan bahawasanya istawa itu adalah sifat makhluk. Kerana bagaimana itu hanya untuk makhluk. Bagaimana? Kan? Kaifiyah. Kaifa ni maknanya bagaimana. Okey, kalau dalam bahasa Inggeris panggil description. Bahasa Melayu panggil deskripsi. Bila kita sebut deskripsi, maksudnya ia adalah makhluk, deskripsi. Istawa bagi Allah, di sisi ulama salafus soleh, mereka kata istawa kama wasafa nafsah. Dia bersifat dengan istawa yang tak serupa dengan makhluk, yang sebagaimana dia sifatkan zatnya. Wala yuqalu anhu kaif, tak ditanya kaifa istawa. Kerana Imam Malik sebut perkataan ni kerana datang seorang lelaki, dia baca ayat ni Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, kemudian dia tanya pada Imam Malik, kaifa istawa? Dia tanya pada Imam Malik bagaimana Allah beristawa. Bila dia kata bagaimana Allah beristawa, dia dah ada sesuatu dalam mindset dia tentang suatu kaifiyah, cara bagaimana. Jadi dia akan refer kepada sifat yang tidak layak bagi Allah. Salaf kata istawa. Itu kaedah salaf. Istawa. Dalam Al-Quran. Qira'atuhu tafsiruh. Bacaannya itu dah tafsirannya. Maknanya yang tak layak bagi Allah, itu yang tak layak bagi Allah. Kita tak sifatkan dengan Allah. Sebab itu disebut istawa kama yaliqu bih. Istawa sebagaimana yang layak baginya. Maknanya makna yang tak layak bagi Allah dinafikan, makna yang layak bagi Allah diisbatkan. Tapi tak ditakwilkan ataupun tidak dispesifikan makna istawa tu nak pegang hafizah ke, nak pegang qahara ke, nak pegang abqa ke, nak pegang istaula ke, tak ada. Hanya mereka kata istawa kama yaliqu bih. Dia bersifat dengan istawa dengan sesuai dengan keagungannya. Sesuai yang layak bagi Allah Ta'ala. Maka yang tak layak bagi Allah seperti duduk, seperti masak ranum, seperti masak, seperti matang, seperti berlabuh, seperti lurus, seperti rata, tak layak bagi Allah. Sebab mereka kata istawa kama yaliqu bih. Istawa yang layak bagi Allah. Makna tadi tak layak bagi Allah. Tapi dia orang tak spesifikkan makna tu qahara ke, abqa ke, hafizah ke, istaula ke, mereka tak spesifikkan bagi hak Allah. Sebab tu Imam Malik kata wala yuqalu anhu kaif. Tak boleh tanya. Istawa tu tak dikatakan bagaimana, kerana bagaimana tu terus jadi sesuatu yang tak layak bagi Allah. Wa kaifu anhu marfu, dan kaifiyah itu, yakni persoalan bagaimana itu bagi hak Allah mustahil. Bila sebut wal kaifu anhu marfu, wa kaifu anhu marfu ni maksudnya ialah soalan bagaimana itu ternafi bagi Allah. Tak boleh tanya bagaimana bagi hak Allah. Namun begitu, ada sebahagian golongan Mujassimah dia riwayatkan perkataan Imam Malik dengan riwayat yang tak betul. Maka disebut kaif itu majhul. Okey, kaif itu tidak diketahui. Bila tak diketahui maknanya ada kaif lah. Salah. Sebenarnya riwayat yang betul ialah riwayat wal kaifu anhu marfu. Wa kaifu anhu marfu, iaitu sifat ataupun persoalan bagaimana itu ternafi bagi hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini jelas golongan salaf sebahagian besar, jumhur mereka tidak mentakwilkan. Mereka hanya berpegang istawa kama yaliqu bih, yad kama yaliqu bih, wajh kama yaliqu bih, ain kama yaliqu bih, dan sebagainya. Sekalian sifat-sifat mutasyabihat, ada sebahagiannya mereka takwil, ada sebahagiannya mereka tidak takwil. Kerana apa? Kerana mereka itu terdiri pada kelompok-kelompok yang memahami bahasa Arab, dan mereka tidak memahami bahasa Arab dengan cara orang-orang yang mutakhirin, yang ajam seperti kita ini memahami bahasa Arab. Akan tetapi bukan makna langsung ulama salaf tak takwil. Ulama salaf juga takwil. Seperti Imam Bukhari juga melakukan takwil. Imam Ahmad juga melakukan takwil, dan sebagainya, which is kita takkan jelaskan secara detail di dalam kelas ini. InsyaAllah nanti next time apabila kita pergi kepada
masalah yang lebih lagi, yang lebih terperinci, maka insya-Allah kita akan jelaskan dengan lebih lanjut lagi. Baik, kalam ataupun perkataan Sayyidina Ali ni juga, kita kena faham, perkataan Sayyidina Ali ni bukan diambil sebagai dalil. Ramai orang tak faham. Kerana bila berdebat dengan golongan Mujassimah, Musyabbihah ni, mereka bila kita nukilkan perkataan Sayyidina Ali, bila kita nukilkan perkataan Imam Syafi'i, bila kita nukilkan perkataan imam-imam yang lain, maka mereka kata itu bukan dalil. Maka kita katakan juga itu bukan dalil juga. Kita kena faham, kita nukilkan perkataan sahabat, kita nukilkan perkataan tabi'in, kita nukilkan perkataan ulama, bukan bermakna benda tu dalil. Kerana dalil yang jelas Al-Quran, Sunnah, Ijma'. Okay, dalil Al-Quran jelas, laisa kamitslihi syai'. Kan? Jelas dalam Al-Quran. Tapi kita nukilkan supaya kita datangkan kefahaman bahawasanya ulama salafus soleh mereka tak berpegang dengan istawa itu duduk. Itu je. Jadi ada sebahagian golongan Mujassimah, Musyabbihah ni dia kata, oh perkataan Sayyidina Ali ni sanadnya tak ada. Contohlah, mereka kata Imam Abu Mansur Al-Baghdadi tidak menukilkan sanad. Kemudian kalau perkataan Imam Syafi'i juga tak ada sanad. Itu bukan isu. Itu bukan isu. Kerana apa? Kerana perkataan mereka bertepatan dengan usul. Bertepatan dengan usul. Bila bertepatan dengan usul, maka kita nukilkan supaya kita faham bahawasanya apa yang dipegang oleh mereka itu adalah bertepatan dengan pegangan-pegangan Ahli Sunnah wal Jamaah. Dalil ni yang dijadikan dalil Al-Quran, Sunnah, Ijma' je. Jadi dalil kita dah ada dah. Dan Ijma' pun dah ada dah. Ijma' dinukilkan juga oleh Imam Abu Mansur Baghdadi, wa ajma'u ala annahu la yahwihi makan wala yajri alaihi zaman, dan mereka para ulama telah berijma' bahawasanya Allah Ta'ala tidak menempati suatu tempat dan tidak berlalu baginya masa. Gitu ijma', dalil. Tapi kalau perkataan-perkataan seperti perkataan Sayyidina Ali ni hanya untuk menjelaskan tentang pegangan ulama salafus soleh, antaranya para sahabat. Seperti Sayyidina Ali. Sayyidina Ali kata apa? Sayyidina Ali kata, Inna Allah khalaqal arsha idhara li qudratihi. Allah Ta'ala menciptakan arash. Kerana arash ni makhluk yang paling besar, untuk menjadi dalil, untuk menjadi dalil pada kita bahawasanya Allah Ta'ala tu dia menguasai arash, dan arash itu adalah makhluk yang paling besar, maka dia menciptakan arash itu hikmahnya adalah untuk menzahirkan kekuasaan dia. Buat kita berfikir sebagai hamba yang kecil yang berada dalam dunia yang besar ni, kalau kita fikir arash ni yang besar tu, kita dah terangkan sebelum ni betapa besarnya arash ni. Bayangkan telinga malaikat yang pegang arash tu, telinga dia dengan bahu dia pun 700 tahun perjalanan. 700 tahun perjalanan burung yang menjunam laju. Nabi bagi perbandingan. Baik, telinga dengan bahu pun 700 tahun perjalanan burung yang menjunam laju. Besarnya malaikat arash ni, besar lagi lah arashnya. Besar lagi lah arashnya. Nabi kata apa? Nabi kata jika dibandingkan 7 petala langit, 7 petala bumi dengan kursi, seumpama sebentuk cincin yang dicampak di atas padang pasir. Padang pasir itulah kursi, sebentuk cincin itulah 7 petala langit, 7 petala bumi. Bayangkanlah, kursi pula banding dengan arash seperti cincin yang dicampak atas padang pasir. Maknanya luar, besar arash ni. Besar, itu sangat besar. Jadi besarnya arash ini menjadi saksi bagi kita bahawasanya kuasa Allah Ta'ala ni maha luas. Kuasa Allah Ta'ala ni maha hebat. Dia boleh menciptakan arash sebesar tu. Maka apalah sangat dengan kita yang kerdil, yang berada di alam ini, yang kita rasa hebat sangat, kita rasa sombong sangat dengan harta, dengan pangkat, dengan kekuasaan kita. Apalah sangat berbanding dengan kekuasaan Allah. Wal'iyadzubillah, bagi orang-orang yang sombong, ada kibir dalam hati dia, yang takabur. Wal'iyadzubillahi ta'ala. Maka kita, muslimin dan muslimat dirahmati Allah, Sayyidina Ali kata, walam yattakhidhu makanan li dhati. Bukanlah Allah Ta'ala ciptakan arash untuk mengambil tempat bagi zatnya. Ini mustahil bagi hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, soalan Mujassimah Musyabbihah ni apa? Mazhab mana? Okey, Mujassimah Musyabbihah ni dia adalah general term. Okay, general term
bagi mana-mana kelompok yang berpegang bahawasanya Tuhan itu berjisim. Ada tangan, ada kaki, ada muka, ada badan, boleh berpisah-pisah, menempati suatu tempat, berpindah ganda. Itu kelompok mujassimah. Musyabbihah pula ialah mereka yang menyamakan Tuhan dengan makhluk. Mereka menyamakan Tuhan dengan makhluk. Maka disebut dalam kitab para ulama, antaranya ulama Melayu kita, bahawasanya mujassim dan musyabbih itu sama. Mujassim dan musyabbih itu sama. Mereka yang serupakan Allah dengan makhluk, mereka juga telah menjisimkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah general term. Okey, kelompok mujassim dan musyabbih ini setiap zaman namanya berbeza. Zaman kita mujassim musyabbih ni namanya golongan al-Wahabiyah. Wahabiyah. Golongan Wahabi. Okay, tapi zaman dulu namanya bukan Wahabi. Zaman dulu adalah nama-nama dia. Hashwiyah lah, Karamiyah lah. Banyaklah nama dia. Even dalam Syiah pun ada yang mujassim dan musyabbih. General term lah. Okay, dalam Syiah pun ada mujassim dan musyabbih. Maka mujassim dan musyabbih ni hanya general term. Kita tak sebut spesifik kepada grup-grup tu kerana ia kalimah yang general. Tapi kalau nak sebut secara spesifik, mujassim dan musyabbih ini, yang paling menonjol pada akhir zaman ni adalah kelompok Al-Wahabiyah Al-Mujassimah. Kelompok Al-Wahabiyah iaitu mereka adalah Al-Mujassimah dan Al-Musyabbihah. Okay, kelompok yang berpegang dengan mutasawwifah, okay, konon-kononnya tasawuf, tetapi hakikatnya mereka bukan tasawuf. Mereka juga mujassim kerana mereka ada sampai kepada saya itu satu video tentang mereka yang kata bahawasanya la ilaha illallah tu ialah tiada Tuhan melainkan Muhammad, dia kata. Itu lagilah parah. Sangat parah akidahnya kerana mereka mengatakan bahawasanya la ilaha illallah tu tiada Tuhan melainkan Muhammad. Nanti saya cari video dia, saya share sebelum kita tutup majlis kita ni. Dia share untuk apa? Share untuk peringatan bahawasanya wujud kelompok yang mendakwa tasawuf kononnya peringkat tinggi. Ni hati-hati. Kita jangan tertipu daya dengan bahasa-bahasa konon-kononnya bahasa berbunga, bahasa tinggi ni. Lalu kita kata bahasa-bahasa ni bahasa ahli sufi. Jangan terpedaya. Kerana ramai dah orang terpedaya dengan masalah ni kerana tidak tahu membezakan di antara sufi yang benar dengan kelompok yang pura-pura sufi. Akhirnya mereka masuk ke dalam lembah tajsim dan tashbih. Itu tajsim dan tashbih juga. Kerana apa? Kerana mereka mentashbihkan Allah Ta'ala dengan Nabi Muhammad. Menyamakan Allah Ta'ala dengan Nabi Muhammad. Atau lebih parah lagi mereka kata bahawasanya Allah itulah Muhammad. Ini bahaya. Wal'iyadu billahi ta'ala. Kita sharekan video dia, kita play dalam ni insya-Allah. Hopefully boleh dengar lah. Okay. Nampak ke? Keluar tak? Keluar tak? Keluar. Okey. Jangan tengok yang sebelah ni lah. Facebook macam biasalah. Dia keluar sebelah ni kan. Kita nak tengok yang ni. Video yang ni. Abang nak dengar tak? Ya. Siap? Dengar tak? Dengar. Okey. Kita dengar. Dengar dia bercakap. Sebelum dia bercakap tu saya jelaskan dulu. Di antara ciri ajaran mutasawwifah batiniyah, yang pura-pura sufi, yang berpegang dengan ajaran batiniyah, yang mereka asalnya kelompok ni berpegang dengan ajaran Syiah Ismailiyah, kemudian bercampur aduk dengan ajaran-ajaran tasawuf. Akhirnya mereka berpegang dengan Nur Muhammad yang telah kita bincang sebelum ni, Nur Muhammad, dan mereka meyakini bahawasanya dia tentang Nur Muhammad tu makhluk pertama satu benda. Yang kedua, dalam hadis yang kita mention sebelum ni, hadis Jabir tentang Nur Muhammad ini, mereka meyakini bahawasanya Nur Muhammad ni juzuk daripada Allah.
mereka meyakini cahaya Muhammad tu, kan sebab Nabi sebut, bukan Nabi sebutlah, dikatakan Nabi sebut, awwalu ma khalaqallahu nuru nabiyyika khuliqa min nurih. Awal makhluk yang diciptakan oleh Allah ialah nur Nabi engkau yang diciptakan daripada nurnya. Maka sebahagian kelompok mutasawwifah batiniyah ni, mereka kata min nurihi, nurihi yang diciptakan daripada cahayanya. Cahayanya tu adalah zat Allah. Mereka kata zat Allah ni cahaya. Lalu mereka meyakini bahawasanya nur Muhammad ni adalah juzuk daripada Allah. Ini batil. Kerana Allah Ta'ala bukan jisim yang boleh dibelah bahagikan. Sebab tu Allah Ta'ala berfirman, lam yalid wa lam yulad. Maka katanya para ulama ahli sunnah, lam yalid wa lam yulad, maknanya la yanhallu minhu syai'un wa la yahullu fi syai'in. Tidak bercerai berpisah daripada zat Allah Ta'ala itu sesuatu, dan tidak meresap ke dalam zat Allah Ta'ala itu sesuatu. Sebab tu Babali sekam dalam satu kenyataan dia tentang hadis Nur Muhammad ini. Dia kata ada kelompok mutasawwifah ni yang meyakini bahawasanya Allah cabut sedikit zat dia yang cahaya, kemudian Allah ciptakan Nur Muhammad. Ini batil. Ini batil. Akhirnya mereka sampai, konon-kononnya peringkat tinggi, mereka meyakini pula bahawasanya Nur Muhammad tu adalah Allah. Orang yang kata Muhammad ni Allah, Allah ni Muhammad, apa beza dia dengan Kristian? Kristian kata Isa adalah Allah, Allah adalah Isa. Apa beza dia? Tak ada beza. Jangan dibeza-bezakan pula. Oh, Kristian lain, ni Sufi. Apa beza kalau orang kata Musa adalah Allah, Allah adalah Musa? Apa beza orang kata Isa Allah, Allah Isa? Yahudi kata Uzair Allah, Allah adalah Uzair. Dengan orang yang menyandarkan diri pada tasawuf yang kata Muhammad adalah Allah, Allah adalah Muhammad. Apa beza? Tak ada beza. Kesemuanya musyabbih, menyamakan Allah Ta'ala dengan makhluknya. Lalu mereka kata bila manusia sampai peringkat tinggi, lalu jadi dia insan kamil. Insan kamil ni manusia sempurna. Insan kamil ni adalah Muhammad, kata mereka. Dan Muhammad ni adalah Allah. Ini batil, rosak akidah manusia. Elok-elok dah sedia beriman, dah Islam, akhirnya jahil dalam ilmu akidah, akhirnya follow orang-orang yang berpakaian seperti ulama, pakai serban Habib, pakai jubah, pakai serban. Tu belakang dia tengok ada ada logo Ahmad Muhammad. Ini antara ciri dia lah. Ahad tu nak menunjukkan bahawasanya Muhammad tu Esa. Akhirnya mereka tafsirkan Qul huwallahu ahad, maknanya katakan Muhammad bahawasanya Allah itu adalah Muhammad. Masya Allahul Azim. A'udzubillah. Ini adalah keyakinan yang batil. Hati-hati kalau ada di kalangan ahli keluarga yang dah mula follow kelompok ni. Kita sharekan apa dia kata, betul ke tak apa yang telah kita jelaskan tentang Nur Muhammad sebelum ni dengan keyakinan batil seperti ini. Ini tidak diajar oleh Nabi SAW. Allah Ta'ala perintahkan kepada Nabi dalam Al-Quran, jelas, dalil yang paling jelas dalam Al-Quran, Allah Ta'ala jelaskan pada Nabi, Qul innama ana basyarum mithlukum. Katakan wahai Muhammad, aku adalah bashar, manusia seperti kamu. Siapa kata Muhammad itu Tuhan, terkeluar daripada Islam. Siapa kata Muhammad itu Allah, terkeluar daripada Islam. Itu ijma' para ulama'. Kerana dalam Al-Quran sini jelas, kata Qul innama ana basyarum mithlukum. Katakan wahai Muhammad, aku juga manusia seperti kamu. Iaitu manusia daripada sudut sifat basyariah. Nabi kahwin, Nabi makan, Nabi minum, Nabi letih, Nabi tidur, Nabi sakit. Itu semua sifat basyar. Allah Ta'ala tidak bersifat seperti Nabi makan, minum, kahwin, ada anak dan sebagainya. Maha suci Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala tidak bersifat dengan mengantuk, dengan tidur, dengan sifat-sifat yang lemah seperti Nabi Muhammad. Walaupun kita meyakini Nabi Muhammad adalah insan yang paling mulia, tapi bukan bermakna Nabi Muhammad itu adalah Tuhan. Seperti golongan Kristian yang mengakui bahawasanya Isa adalah Tuhan. Okay, kita sharekan video ni sebelum kita tutup majlis. Dia bercakap, dia berkata, apa sebenarnya insan kamil? Ya? Tahu? Maka dengar. Apabila seseorang itu bergelar insan kamil, maka dia hidup berpengertiannya Allah.
Ya, lagi sekali. Dia hidup berpengertiannya Allah. Artinya apa? Hidup berpengertiannya Allah itu. La ilaha illallah. Tiada Tuhan melainkan Muhammad. Lagi sekali. Tiada Tuhan melainkan Muhammad orangnya. Ya. Daripada video ni kita faham, dia kata tiada Tuhan melainkan Muhammad orangnya, dia kata. Ya, mereka ini masih berleluasa. Kalau kita tengok dekat video ni, kat belakang dia ada logo dia, Ahad Muhammad, Ahad Ahmad Muhammad. Kerana mereka nak kata Muhammad ni Ahad, Muhammad ni lah yang Esa. Kemudian dia sebut Allah kat sini, Huwa kat sini, Muhammad kat bawah ni, Nur Muhammad dia tulis. Allah ni, dia adalah Muhammad. Ni hati-hati, jangan terberdaya, kena pandai baca. Logo-logo seperti ni kena pandai baca. Jadi ni menipu daya di atas serban para Habib ni, serban Habib ni. Okay, Habib berlepas diri daripada kelompok ni. Tak pernah kita dengar daripada Habib Umar. Contohnya Habib Umar yang famous pada zaman sekarang, yang bercakap seperti perkataannya ni. Jadi hati-hati kelompok ni, kelompok batiniyah. Biasanya kalau dalam geng-geng rock-rock ni, dia follow lepat lepat kan. Macam lepat punya ajaran. Naik level sikit, dia follow Wan Hizam. Dia ada seorang penceramah daripada Kedah, Wan Hizam. Okay, dulu saya pernah call kat dia, saya tanya dia, Ustaz mengajar kitab Tauhid, kitab apa? Kata, Ustaz ambil belajar dulu kitab Tauhid masa mengaji, kitab apa? Dia kata kitab Hikam. Saya kata pada dia, kitab Hikam bukan kitab Tauhid, dia kata. Kitab Hikam ni kitab Ibn Atha'illah As-Sakandari, kitab tasawuf, tetapi sebelum mendalami kitab Hikam mesti mendalami kitab akidah dulu. Kitab akidah apa yang dia belajar? Dia tak tahu. Maka hati-hati dengan kelompok ni. Next level lagi, boleh naik tinggi sikit, golongan macam ni lah, pakai jubah, pakai serban, buat qasidah, buat maulid, tapi mereka menipu daya atas amalan-amalan golongan ahli sunnah dengan membawa ajaran seperti ini. Jadi hati-hati dengan kelompok seperti ini, jangan tertipu daya. Baik, sampai sini sahaja. Barakallahu fikum. Ya betul Nur Syazwani, mereka belajar tasawuf tapi bukan tasawuf yang benar pun. Mereka belajar tasawuf yang salah. Kerana tasawuf yang benar bukan bincang masalah seperti yang mereka bincang ni. Mereka ni syok sendiri. Mereka syok sendiri. Mereka kata bila sampai satu tahap jadi insan kamil, jadi macam Muhammad, Muhammad tu Allah, jadi mereka nak kata sebenarnya diri mereka Allah. Lalu tak payah semayang, tak payah puasa, tak payah haji, tak payah zakat. Ini yang kita tengok di kelompok-kelompok ni. Mereka tak semayang dan sebagainya. Okey. Sampai sini saja. Barakallahu fikum. Jazakumullahu ta'ala kulla khair. Allahu ta'ala a'lamu wa ahkam. Sama-sama kita doa moga Allah Ta'ala memberikan kita hidayah dan petunjuk dan memelihara keimanan kita. Amin. Berdasarkan kepada keimanan yang benar, dan moga Allah Ta'ala merahmati, mengampuni saudara kita yang telah pergi dan mengampuni guru-guru kita, para alim ulama ahli sunnah wal jamaah yang sanad kita bersambung. Kita doakan semua para ulama yang berada dalam sanad kita sehingga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diampuni dan diridai Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, jazakumullahu taala kulla khair. Wallahu taala a'lamu wa ahkam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi insya-Allah. Waalaikumsalam. Syukran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sama lagi. Assalamualaikum.